Hai rekan-rekan sekalian, semoga anda semua sehat sentiasa. Marilah kita mendengar firman pada hari ini, 26 Disember, daripada Pastor Chris Oyakhilome yang bertajuk Yesus adalah kuasa yang sebenar. Puji Tuhan. Ayat pembukaan kita diambil dari kitab Ibrani 2 ayat 14 yang berkata, kerana anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka dia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bahagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya dia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Perkataan memusnahkan dalam ayat Injil di atas adalah dari bahasa Yunani, yaitu katagio, dan ia bermaksud meniadakan. Ini bererti syaitan telah dilucuti segala-galanya. Dia dijadikan tidak berdaya, yaitu syaitan dan konco-konco kegelapannya dari neraka. Dalam Kolose 2 ayat 15, Konibria berkata, dia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa yang melawan dia. Para pemerintah dan para penguasa telah dilucuti kuasanya oleh Yesus. Haleluya. Alkitab Perjanjian Baru Philips menyatakannya seperti berikut, dan menjadikan segala kuasa yang melawan kita hilang sengatannya. Dia mendedahkan, menghancurkan, meniadakan dan mengalahkan mereka dalam perarakan kemenangannya yang penuh kemuliaan. Dia mendedahkan mereka, dia membuat mereka dilucutkan dan mengambil dari mereka semua perisai mereka, segala sesuatu yang berharga. Terpujilah Tuhan. Dan hal tersebut tidak pernah berubah. Mereka masih berada dalam keadaan itu sehingga ke hari ini. Dilucuti, dihancurkan, didedahkan dan dikalahkan. Syaitan yang kita hadapi hari ini sudah dihancurkan dan digulingkan. Dalam 1 Korintus 2 ayat 6 bercakap tentang penguasa-penguasa dunia ini yang telah digulingkan, terjemahan Moffat. Di dalam roh, mereka telah digulingkan walaupun mereka seolah-olah memerintah dunia ini. Kuasa yang sebenar di dunia ini adalah nama Yesus. Puji Tuhan. Sekarang kamu boleh faham mengapa para rasul pada zaman mereka tidak takut dan menggunakan nama Yesus tanpa rasa takut. Tidak kira apa penganiayaan yang mereka hadapi, mereka tidak gentar kerana mereka tahu kuasa apa yang sebenarnya bekerja. Mereka tahu bahawa mereka disokong oleh kuasa yang sebenar, Yesus Kristus. Haleluya. Keadaan itu sama pada zaman kita. Kami berani dan yakin di dalam dan melalui Dia. Dalam namanya, kami menjinakkan dunia ini dan membuatkan syaitan dan para iblisnya berterusan tunduk kepada kami. Dalam Yohanes 16 ayat 33, Yesus berkata, bergembiralah, aku telah mengalahkan dunia. Apabila dia melakukan sedemikian, kita ada di dalam dia. Kita telah mengalahkan syaitan, dunia dan sistem-sistemnya. Amin. Namanya mempunyai segala kuasa. Allah telah menetapkan bahawa dalam nama Yesus, setiap lutut yang di syurga, di bumi dan di bawah bumi harus bertelut, dan setiap lidah harus mengaku ketuhanannya bagi kemuliaan Allah Bapa. Dalam Filipi 2 ayat 10 hingga 11. Tiada apa-apa dan tiada siapa boleh menentang nama itu,
Oleh itu, dalam meraihkan perayaan Christmas, kita mengisytiharkan kemenangan, kemuliaan, kuasa dan penguasaannya ke atas bangsa-bangsa. Seluruh dunia ini adalah miliknya. Terpujilah Tuhan. Marilah kita membuat pengakuan ini bersama-sama. Yesus ialah Tuhan ke atas bangsa-bangsa. Seluruh dunia ini adalah miliknya yang membawa kehidupan yang kekal. Setelah menghancurkan, membinasakan dan mengalahkan syaitan dan para penguasa neraka dan kegelapan, nama Yesus disebut ke atas bangsa-bangsa dan kebenarannya berkuasa di bumi dan di dalam hati manusia. Amin. Sebagai renungan tambahan, anda boleh merujuk kitab Kolose 2 ayat 15, Ibrani 2 ayat 14 dan Efesus 1 ayat 19 hingga 21. Haleluya. Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai firman ini dengan menekan butang like dan subscribe Rhapsody Reality Malaysia. Semoga kita berjumpa lagi dalam segmen yang akan datang. Dan semoga Tuhan memberkati anda semua. Amin. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.